Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu 'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'. Waalaikumsalam. Ahlan bikum. Okay, semalam kita dah belajar dan juga kita dah membaca berkenaan dengan seringkasnya kita tahu yang apa panggil dalil itu ada yang berbentuk tafsili ataupun i'tiqad yang berbentuk ijmal dan juga i'tiqad yang berbentuk tafsil. Dalil yang ijmal dan juga dalil yang tafsili. Okay. Maksudnya dalam ilmu akidah secara ijmal ni maksud secara ringkasnya kita beriman atau beriktikad bahawasanya Allah SWT itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah SWT tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Hakaza. Itu adalah cara kita beriktikad di dalam akidah. Maksudnya ada orang yang dia tak mampu untuk berfikir ataupun nazar ataupun mencari dalil, maka dia cukup bagi dia untuk memadai untuk beriktikad bahawasanya segala kemuliaan itu adalah milik Allah SWT dan segala kekurangan itu dinafikan kepada Allah. Itu adalah secara ijmal. Adapun tafsili kita akan belajar malam ini berkenaan dengan ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu dan juga ma yajuzu lillahi ta'ala. Okey. Pada muka surat 39 okey, ba'du nampak skrin tak? Skrin dia nampak tak kitab ni yang di Google Meet? Bagi yang follow di Facebook, muka surat dia adalah 39. Yang mana tak dapat kitab lagi boleh download dekat link yang saya berikan. Okey, ba'du ma yajibu lillahi ta'ala. Kita sambung as-sifatu iaitu merujuk kepada sifat wajibah lillahi ta'ala. Sifatul nafsiyah, sifatul salbiyah, sifatul ma'ani dan juga sifatul ma'nawiyah. Nanti kita akan tengok kenapa pembahagian sifat jadi demikian. Okey, saya ambil dulu. Okey, fa mimma yajibu, yang atas tu adalah matan, yang bawah tu ada syarah. Jadi kita kalau boleh yang atas tu kita baca secara semintas lalu tanpa menghurai, dan barulah nanti kita akan syarah di bawah matan tersebut, iaitu pada bawah garisan tersebut. Ba'du ma yajibu lillahi jalla wa ala. Jadi di sini penulis menggunakan lafaz ba'du ini litab'id, iaitu menunjukkan sebahagian. Jadi kamalat Allah SWT ataupun sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT ini ataupun sifat-sifat yang wajib bagi Allah tidak ada penghujungnya ataupun tidak terkira. Maka di sini digunakan sebagai min litab'id, menunjukkan sebahagian daripada sifat-sifat Allah SWT dan diikhtisarkan kepada 20 sifat. Ada sebahagian mazhab ataupun sebahagian ulama mereka menafikan ahwal, maka menterhadkan sifat itu kepada 3 sahaja. Okey, itu tak ada 13 bukan 3, 13. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok pembahasan itu secara lebih detail. Famimma yajibu, dan daripada apa yang wajib bagi lil maulana jalla wa azza di atas Allah SWT 20 sifatan wa hiya al wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadis wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftakhiru ila al mahal wa la mukhassis. Itu yang pertama, qidam, baqa, qidam, okey, baqa, qidam apa panggil sedia, baqa kekal, wal mukhalafatu ta'ala lil hawadis, dan kesalahan ataupun bercanggahan Allah SWT dengan makhluk ataupun hawadis. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi ay la yaftakhiru, yang mana berdiri Allah SWT dengan dirinya sendiri, ay la yaftakhiru ila mahal, yang mana tidak perlu kepada mahalla, wala mukhassis, dan juga yang menentukan dia. Wal wahdaniyat ay la saniya lahu fi zatihi, dan wahdaniyat iaitu esa yang mana tidak dua pada zatnya, wala fi sifatihi wala fi af'alihi, maka di sini fahiya sitatus sifat. Okey.
ba'du ma yajibu, qulna ba'du ma yajibu. Ya, masuk. Al-wujud apa dia tu? Al-wujud atau al-wujud mana dah? Okay. Al-wujud tu salah tarikh tersebut. Al-wujud. Okay. Wa qulna ba'du ma yajibu li'anna kamalatahu ta'ala la nihayata lah. Ni yang kita jelaskan tadi. Yang disebut sebagai sebahagian apa yang wajib ke atas Allah kerana kesempurnaan Allah SWT tidak ada penghujung. Jadi bitafadduli, dengan kemuliaan ataupun kemurahan hati, kemurahan Allah SWT, maka dia tidak mentaklifkan sesuatu yang menyusahkan umat ataupun hamba dia untuk nak mengetahui kesemua jenis bentuk kesempurnaan tersebut. Walam yukallifna Allah Allahu bima'rifati jami'iha tafsilan li'annahu min taklif ma la yutaq. Okey, maka Allah SWT tidak memberatkan kita untuk mengetahui kesemua sifat-sifat dia itu secara tafsil, secara detail. Li'annahu minat taklif, kerana ia adalah satu bentuk taklif, pertanggungjawapan ma la yutaq, kepada sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh manusia tersebut. Jadi kita tak ada kerja lain lah kecuali untuk kita nak mengetahui tentang kemuliaan dan kesempurnaan segala sifat-sifat bagi Allah yang tidak ada penghujungnya. Jadi Allah SWT hanya menterhadkan sebahagian sifat untuk kita kenali Allah SWT. Okay. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa us'aha, yang mana Allah SWT tidak akan mentaklifkan, mempertanggungjawabkan seseorang kecuali pada kadar kemampuannya. Fatarkut taklif bizalika fadlan minhu ta'ala, maka Allah SWT meninggalkan ataupun tidak memberatkan kita dengan taklif, dengan tanggungjawab demikian. Ini adalah merupakan fadlan, satu kemurahan ataupun satu kelebihan yang datang daripada Allah SWT. Jadi dengan sifat kasih sayang Rahman dan Rahim, maka begitu juga Allah SWT maksudnya menterhadkan sifat-sifat yang tertentu yang mana yang dikatakan sebagai ummahatus sifat, sifat-sifat yang dikatakan sebagai ibu kepada sifat-sifat yang lain. Maksudnya kalau kita isbat sifat ilmu, maka dia menafikan sifat jahil, sifat lemah dan sebagainya. Okay, itu dikatakan sebagai ummahat sifat. Jadi kita dengan mengetahui 20 sifat ini, maka dia akan secara talazumnya akan menafikan ataupun mengisbatkan sifat-sifat yang sempurna dan menafikan sifat-sifat yang kurang. Wayajibu lahu 20 sifat. Bagi Allah SWT itu diwajibkan ke atasnya, bukan wajib ke atasnya, maksudnya wajib sifat Allah itu dengan 20 sifat. Wasifatu tutlaqu ala makna wujudi. Iaitu sifat, apa itu sifat? Sifat adalah sesuatu makna yang wujudi, qaim bil mausuf, yang berdiri kepada sesuatu yang disifatkan. Maksudnya kalau kita kata apa beza sifat dengan arad? Ini perbezaannya. Makna wujudi, sebab arad yahtaj ila jauhar ataupun yahtaj ila jismun lil qaim. Adapun sifat adalah makna wujudi, makna yang wujud, yang berdiri di atas perkara yang disifatkan, iaitu Allah SWT. Yang kedua, sifat juga diberikan ataupun diletakkan kepada wa alama laisa bizat wa hadza wal murad huna, iaitu sesuatu yang bukan zat. Inilah yang dikehendaki di sini. Jadi makna sifat yang dimaksudkan oleh penulis ataupun yang disebabkan oleh mutakallimin, itu dia wa alama laisa bizat, iaitu sesuatu yang selain daripada zat. Itu dia bukan diri zat. Okey. Wa tanqasimu sifat ila al-arba'atil aqsam, dan sifat itu terbahagi kepada 4. Pertama, sifat nafsiyah, salbiyah, wal ma'ani, dan juga ma'nawiyah. Okey, kita tengok dia punya hamish itu daripada Dr. Umar Abdul Kamil. Hamish yang pertama, footnote tersebut, saya kena cek dulu ni ada. Okey.
Kismatus sifat ala nafi hal. Okey, pembahagian sifat ke atas penafian hal. Okey, sebab dalam kita akan tengok nanti inilah menjadi titik perbezaan di antara sebahagian Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kita nak ambil. Okey. Sifat itu imma ainuz zat. Okey, sifat sama ataupun kita kata sesuatu itu sama ada dia ainuz zat, maka dia adalah nafsiyah. Kalau kedua huwa ghairuz zat, dia bukan zat, wahya salbiyah, iaitu sifat yang menafikan likauni madluliha adaman, yang mana madlul dia tu adalah adam, wa fi'liyah lihudusiha, dan sekiranya dia bukan zat, dia adalah perbuatan yang lihudusiha, bagi kejadiannya tersebut. Yang ketiga au la ainuz zat, la aina zat wala ghairuha, dia bukan zat dan bukan yang selainnya. Wahya sifatun wahya wujudiyah tusammal ma'ani, dinamakan sebagai ma'ani. Okey, yang keempat au la aina zat wala ghairuha, iaitu dia bukan ain zat dan bukan yang lainnya, maka dia dinamakan sebagai wahya i'tibariyah wa tusamma ma'nawiyah. Jadi apa perbezaan di antara ma'ani dan juga ma'nawiyah? Dia adalah sama, tetapi ma'nawiyah ini adalah talazum daripada sifat ma'ani. Kalau dia bersifat dengan qadir ataupun bersifat dengan qudrah, maka lawazim daripada ataupun talazum daripada qudrah tersebut adalah qadiran. Maksudnya hal keadaan kaunuhu qadiran, dalam keadaannya qadir, sudah semestinya. Kalau dia seorang yang dia sifat zat Allah SWT itu bersifat dengan sifat ilmu, maka luzum ataupun talazum, dilalah talazum, maksudnya kita sebagai kalau bahasa Melayu, makna yang kita dapat fahami daripada sifat ilmu tadi, maka keadaan Allah SWT itu bersifat dengan alim. Okay, nanti ada perincian tentang perkara tersebut. Yang kelima au sifatul jami'ah, iaitu sifat talazum. Talazum Melayu dia apa? Okay, talazum ini adalah yang kita jelaskan tadi, makna yang kalau dia merangkumi macam didalah talazumiyah, dia ada akliyah, tabi'iyah dan juga syar'iyah. Okey, kalau kita kata dilalah tabi'iyah, seperti mana muka dia merah, maka menunjukkan kata dia malu. Suhu badan dia panas, maka menunjukkan kata dia itu demam. Jadi itu dia. Macam contoh sifat, kalau dia ada sifat dengan sifat yang qudrah, maka menunjukkan dia itu adalah qadir, iaitu orang yang berkuasa, sesuatu ataupun zat yang berkuasa. Okey, kita kena tengok selalu. Wahia izzatu wal jalali wal jamali wal ghina nahu zalika wa huwa kalamul azim wa kathirul fawaid wa sayati tafsil kalam ala ahwal indal kalamul anha, dan akan datang perincian berkenaan dengan ahwal, hal. Sebab perbezaan ataupun perbandingan, maksudnya kalau orang yang golongan yang mengisbatkan ahwal, maka sifat tersebut menjadi sifat 20, bertambah daripada sifat maknawiyah. Sekiranya dia tidak isbatkan ahwal, maka sifat itu hanya sekadar 13 sifat. Adapun ini yang dikatakan sebagai khilaf lafzi, yang mana la yatarattabu alaihi al-athar, yang mana tidak ada kesan pada khilaf tersebut. Okey, qismul awal sifatun nafsiyah. Okey, bahagian yang pertama adalah sifat nafsiyah. Aula nafsiyah wahyal wujud. Okey, yang pertama itu adalah sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kita tengok syarah dia, dinamakan wasumiyat nafsiyah. Kenapa dinamakan nafsiyah? Lianna wasfa biha dalla ala nafsi zat duna makna zaid alaiha. Kerana penyifatan ataupun kita menyifatkan menggunakan nafsiyah tersebut, contoh kita kata al-wujud, Allah wujud, maka menunjukkan ke atas nafsu zat, bukan makna zaid.
bukan makna tambahan ke atas zat tersebut. Wahya sifatun wahidah, dia hanya satu, iaitu al-wujud. Jadi sifat al-wujud ni yang menjadi khilaf, adakah wujud kita sama dengan wujud Allah SWT. Wujud kita didahului oleh tiada, manakala wujud Allah SWT tidak didahului dengan tiada, ataupun sabaqa bil adam. Okey. Al-wujud wa hal wajibah li zat. Wujud ini adalah keadaan yang wajib bagi zat madamat zat ghairul muallalah bil illati. Dan selagi mana zat tersebut tidak muallalah, tidak disebabkan oleh sesuatu illah yang lain. Okey. Jadi kalau kita adalah mumkinul wujud ataupun mumkinul wujud. Jadi sebab itu mutakallimin membahagikan wajib kepada wajibul wujud, mumkinul wujud dan juga mustahil wujud. Jadi kalau diri kita ini adalah mumkinul wujud sebab kita ini muallalah bi illah, dan disebabkan oleh illah. Kewujudan kita ini disebabkan oleh illah, iaitu al-murajjah, Allah SWT. Tetapi wujud Allah SWT ghairul muallalah bi'illatin, tidak disebabkan oleh illah yang tertentu. Kerana kalau Allah Ta'ala disebabkan oleh illah, maka illah tersebut pula siapa yang buat, maka dia akan membawa kepada al-tasalsul ataupun ad-daur. Maka itu adalah muhal di sisi mutakallimin dan juga muhal di sudut logik, ataupun sesuatu yang mustahil untuk diterima oleh akal. Okay, sebab itu dalam kita contoh kita nak iftirad, kita buat hipotesis tentang kewujudan Allah SWT. Okay, wujud Allah SWT, sebab dalam pembahagian kita tentang wujud itu adalah ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud dan juga ada mustahil wujud. Jadi dengan adanya wujudnya alam ini, maka wujudnya pencipta. Maka dalam kita nak mengisbatkan pencipta tersebut, sama ada pencipta tersebut wajibul wujud ataupun mumkinul wujud ataupun mustahil wujud. Kita nak isbat mustahil, maka sudah terbatal mustahil, sebab kewujudan Allah adalah sesuatu benda yang daruri, kewujudan pencipta alam ini. Kemudian mumkinul wujud, kalau kita kata Allah ini adalah mumkinul wujud, maka terbatal Allah SWT menjadi Tuhan, dengan sebab Allah Ta'ala ada sesuatu yang mentarjihkan ataupun memberatkan daripada ketiadaan ataupun ketiadaan sebelum diwujudkan. Maka terbatal menjadi mumkin wujud, maka yang tinggal adalah wajibul wujud. Sebab itu dikatakan kepada Allah SWT wajibul wujud. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata, dalam bab sifat, dalam bab isim itu adalah amrun tauqifi. Tauqifi ni apa? Iaitu sesuatu yang memang diberitahu oleh Allah SWT. Tidak ada ruang untuk kita menamakan dia. Tetapi dalam bab sifat, Imam Ghazali kata harus untuk kita meletakkan sifat-sifat yang tidak disebut oleh Allah SWT. Maka di situ mutakallimin mengatakan mereka menisbahkan kepada Allah SWT sebagai wajibul wujud. Okey. Sebab apa? Sebab di situ adalah nama ataupun keadaan ataupun sifat Allah SWT yang bertepatan dengan keadaan Allah SWT. Okey. Wa ala zalika fal wujudu sifatun nafsiyatun muqayyarah mafhuman li sifatil ma'ani wal salbiyah. Okey, maka yang demikian, okey, wujud adalah sifat nafsiyah. Sebab apa dinamakan nafsiyah? Ya, nafsu zat. Dia bukannya zaid ala zat. Itu kena faham. Bila sebut nafsu zat, dia nafsu zat. Muqayyarah mafhuman, berlainan kefahaman dia daripada sifat ma'ani dan juga salbiyah. Okey, fal ma'ani sifatun wujudiyah. Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah, sifat yang memang wujud. Wa salbiyah adamiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat nafsiyah. Okey, wa salbiyah sifat adamiyah. Sebab salbiyah ini fungsi dia adalah yusallibu ma la yaliku bi dzatillahi ta'ala, iaitu menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Seperti kita kata Allah bersifat dengan sami', basar, iaitu menafikan Allah itu buta dan juga menafikan Allah itu tuli.
Wan nafsiyah adalah sifat adalah hal. Okay, fahiya sifatun subutiyatun la tusafu bil wujud wala bil adam, iaitu sifat yang subut, yang ada pada zat dan tidak disifatkan dengan wujud ataupun adam. Okey, summa hiya halus sifat, summa hiya halul zat la li sifat. Ia adalah keadaan zat, bukan keadaan sifat yang al-wujud tadi. Ma'a jawazi an taqula masalan qudratullah mawjud. Tetapi harus kita mengatakan kudrah Allah SWT itu mawjud, itu wujud. Wa kadzalika iradatuhu wa ilmihi ila al-akhar ma'ani. Maka demikian iradah dan juga ilmunya sehinggalah ke semua sifat-sifat ma'ani yang lain. Maka kita boleh nisbahkan mawjud, sebab contoh kita kata al-insan mawjud, kita juga menggunakan lafaz mawjud tersebut. Tetapi kefahaman mawjud itu yang berbeza-beza mengikut perkara yang disandarkan kepadanya. Okey. Wa sifatul wujud aidan wajibah li zati ma damat zat wa ya ay sifat ghairu muallalah bi Allah. Dan juga sifat wujud adalah wajibatul li zat, wajib bagi zat selagi mana zat tersebut iaitu sifat ghairu muallalah, yang tidak disebabkan oleh sesuatu illah. Wa zalika khilaful ahwal ma'nawiyah nahu kaunuhu muridan wa kaunuhu qadiran fa inna hadha muallalah bil ma'ani. Sebab kaunuhu muridan dia adalah talazum ataupun dia adalah iltizamiyah daripada sifat ma'ani iaitu qudrah. Okey, berlaziman tak ustaz? Okey, talazum boleh diartikan sebagai berlaziman. Ya, boleh lah bahasa Melayu. Okey. Seterusnya muka surat 42. Makna ta'lil huna huwa talazum fi ifadatil illati ma'luliha subuhud. Okey, di sinilah makna ta'lil tadi adalah hubungan talazum di antara ifadatul illah ma'luliha subuh, iaitu memberi faedah illah kepada maklulnya itu. Okay, apa dalil ala ke atas kewujud Allah SWT? Minal kitabi, di sini penulis menjelaskan dalil naqli dahulu. Minal kitab qaulu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in, itu Allah lah yang mencipta kesemuanya. Wa min sunnati innallaha sani'u kullu sani'in wa sun'atihi, yang mana dalam hadis Nabi bahwasanya Allah adalah pencipta dan setiap pencipta dengan benda yang diciptakannya. Waqad ajma'at ummatu ala anna Allah Ta'ala mawjud, dan juga termasuk dalam perkara yang disepakati oleh umat bahwasanya Allah SWT itu wujud. Wa amal burhanul aqli fasayati, adapun dalil akli maka akan dijelaskan selepas ini. Okey. Okey, kita tengok hamish pada yang hamish yang ketiga, footnote tu, wujudullah laisa ka wujudil hawadis. Okey, ini kita bincang tadi, kewujudan Allah SWT bukanlah seperti mana kewujudan hawadis, benda-benda baharu. Hawadis ni merujuk kita lah, yang mana kita ini adalah Allah itu adalah muhdas, kita ni adalah muhdis. Sebab apa? Sebab contoh kita nak kata alam itu hadis, kerana alam itu mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Kita juga termasuk di dalam al-hawadis sebab berlaku taghayyur dalam diri kita. Contoh daripada kecil sehingga besar, kita muda jadi tua, daripada sihat kepada sakit. Itu maksud dia al-hawadis. Lianna wujudallahi zati lahu ay laysa bita'sir mu'athir wa fi'lul fa'il. Kerana kewujudan Allah SWT itu bukanlah dengan taksir. Taksir di sini bukan pengaruh ya tuan-tuan. Taksir di sini adalah disebabkan. Maksudnya punca, menjadi punca kepada kewujudannya. Dan juga yang memberi kesan. Sebab itu dalam minad daruriyat, minad badihiyat, maksud benda asas, la yujad mu'athiraini ala atharil wahid, la yastahilu ataupun yastahilu wujudi mu'athiraini ala atharil wahid. Maksud tidak mustahil wujud dua mu'athir yang memberi kesan kepada satu kesan. Okey. Wal fi'lul fa'il ataupun perbuatan pelaku.
Wa wujudul hawadis bi ta'sir. Adapun kewujudan hawadis, perkara-perkara baharu ini ataupun makhlukat, itu dengan taksir, itu kesan ataupun daripada perbuatan Allah SWT. Li'annahu ta'ala kana wahdahu wa la syai'in ghairuhu. Sebenarnya Allah SWT ini dia dalam keadaan sendirian, wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun bersama dengannya. Ini sebenarnya hadis kana Allahu wa la syai'a ghairuhu. Seperti mana Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun dengannya selainnya. Okey. Ini senang insya-Allah. Kita laju sikit. Okey, qismus tsani sifatus salbiyah. Okey, bahagian yang kedua sifat salbiyah. Ni kita tengok. Sifat salbiyah seronok sikitlah. Okey, wa qamsatu ba'daha salbiyah. Okey, qismus tsani sifatus salbiyah sumiyat salbiyah, dinamakan salbiyah. Kenapa? Li'annahu yantafi biha amra la yaliku bizatillahi ta'ala, iaitu dinamakan sebagai wasalbiyah kerana dengannya itu dinafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Salbiyah juga dinamakan sebagai muhimmatul ummahat li'annahu yalzimu min nafi dhiddiha tanzihi ta'ala 'anil jami'il naqais. Okey, sifat salbiyah dia ada nama lain. Dinama juga sebagai muhimmatul ummahat. Kerana apa? Li'annahu yalzimu minan nafi, kerana dia melazimkan, menafikan kesemua lawan ataupun lawan bagi salab tadi. Tanzih tanzih iaitu mensucikan Allah daripada sebarang naqais, min an jami'in naqais, daripada sebarang bentuk kekurangan. Okay, maka sifat itu adalah al-qidam wal baqa wal muqalafatu ta'ala lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsihi, dan juga al-wahdaniyah. Okay, nanti kita akan go through satu persatu daripada sifat tersebut. Okay, awalan qidam. Apa itu qidam? Haqiqatul qidam ibaratu anil intifa'il adam as-sabiq lil wujud. Apa itu qidam? Iaitu ibarah berkenaan an intifa'i, iaitu menafikan ketiadaan yang sabiqul lil wujud, yang mendahului wujud. Macam kita tidak qidam sebab kita didahului yasbiqu bil adam. Maksudnya kita lahir tahun 1980. Sebelum tahun 1979 kita tak wujud, maka kita didahului dengan tiada. Maka Allah SWT bukan yang demikian. Bimakna anna wujud Allah Ta'ala lam yasbaqhu adam, iaitu dengan makna kewujudan Allah SWT tidak didahului dengan tiada. Jadi kalau orang yang menggunakan panca indera dia tak mampu nak berfikir tentang al-mujarradat, benda-benda yang ma wara'ul tabi'iyah, ma wara'ul tabi'ah ataupun metafizik, maka dia susah nak bayangkan macam mana sesuatu wujud dengan tanpa ada wujud. Sebab apa berlaku demikian? Sebab kita mesti dari sudut akalnya kita mesti meletakkan kewujudan Allah SWT itu tidak ada didahului dengan tiada. Maka tidak ada kalau Allah Ta'ala didahului dengan tiada, maka apa perbezaan dia dengan makhluk? Maka di situ dia tidak layak menjadi Tuhan. Okey. Wal qidam mutlaqan salah satu aqsam. Dia kata qidam secara umum, makna qidam secara umum terdapat 3 bahagian. Qidamuz zat, qidamuz zaman, wal qidamul idafi. Kita tengok pembahagiannya. Fal qidamuz zati, iaitu qidamullah Ta'ala, ai qidamuz zatihi wa sifatihi. Qidam zat ini adalah seperti mana qidam Allah Ta'ala, iaitu qidam zat dan juga sifatnya. Okay, qidam zati. Waz zamani kal qidamil amsi 'ala al-yawm. Okey, seperti mana kemarin mendahului hari ini. Maksudnya seperti kemarin mendahului ataupun seperti di hadapan kemarin, mendahului kemarin kepada hari ini, itu qidam zamani. Dia macam tertib juga, tertib bil syaraf, tertib bil pembahagian berdasarkan kepada i'tibarat. Wal idafi kal qidamil ubuwah 'ala al bunuwah. Okey, qidam idafi pula seperti contoh lafaz qidam secara umum kan, bukan kita masukkan hanya qidam kepada Allah.
maka kidam Allah tu adalah kidam zati. Okay, jadi sebagai ahli falsafah kita masuk sikit lah. Benda ni tak sesuai kita bincang sini, tapi falsafah mengisbatkan kidam alam iaitu kidam zamani, bukan kidam zati. Dia adalah kidam zamani. Maksudnya dari sudut mendahulukan. Okey. Wal idafi kal qidam, seperti qidam ayah, keayahan dengan keanakan. Maksudnya ayah mendahului anak. Fazamani wal idafi mustahilani ala Allah, maka qidam zamani dan juga idafi adalah sesuatu yang mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia akan membawa kepada kekurangan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, law qultu innallaha qadimun bi zaman, sekiranya aku kata law qulta ke law qultu pun boleh lah. Mungkin kamu ke ataupun aku ke. Kalau sini kalau musannif dia khitabkan kepada kita, maka kita katakan sebagai law qulta. Kalau musannif itu berbicara tentang diri dia sendiri, dia mutakallim, maka dia akan jadi qultu. Innallaha qadimun bi zaman. Allah itu qadim dengan zaman. La lazima lazim daripada kata kita turul hawadis alaihi. Turul maksudnya berlakulah perkara-perkara hawadis ke atas Allah SWT. Wa qidami zaman qat'an wa jawadu tasalsuli fil qidami wa kullu hadza batil. Dan kalau sekiranya Allah SWT kidam di zaman ni, maksudnya dia didahului oleh sesuatu, maka dia akan membawa kepada tu'ul hawadis, bersifat, ataupun tu'ul ni kalau kita bahasa asal dia adalah menimpa. Jadi kita di sini mengatakan bila Allah Ta'ala itu kita kata qadim bil zaman, maka dia akan berlakulah ke atas ataupun yang menimpa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hawadis. Okey. Dan harus berlaku tasalsul fil qidam wa kullu hadza batil, maka ini semuanya adalah batil. Okey, ini adalah kaedah mutakallimin dalam mengisbatkan aqaid, iaitu sesuatu yang membawa kepada mustahil maka ditolak. Itu ma yuaddi ila mustahil maka fahuwa batil. Ma yuaddi ila tasassuli fahuwa batil. Ma yuaddi ila batil batil. Jadi ini kaedah penting dalam ilmu akidah. Sesuatu yang membawa kepada tasasul, itu tasasul ni apa? Ila ma la nihayah. Tasasul ni ada dua. Tasasul dipanggil tasasul sabqi, dengan tasasul fil madi, dengan tasasul masa depan, sabqi tak silap. Okey, tasasul yang kata mustahilnya qat'an, yang diyakini mustahil adalah tasasul fil madi. Maksudnya apa? Berantai-rantai dia punya asbab tadi, tidak ada penghujung. Wa dalilu ala anna Allah Ta'ala muttasifun bil qidam. Okay, dalil yang merujuk bahwasanya Allah Ta'ala ini bersifat dengan qidam, iaitu minal kitabi qaulu ta'ala huwal awwalu, iaitu dialah yang awal. Jadi awal di sini bukan bermaksud dia macam kita kan, macam kita kalau kita kata dia yang terawal, bukan bermaksud dia didahului dengan ketiadaan. Okey. Wa minas sunnati Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Wahai Tuhan kami, yang mana engkaulah yang paling awal dan tidak ada sebelum kamu pun sesuatu. Begitu juga waqad ajma'at ummatu ala anna Allah Ta'ala muttasifun bil qidami fala yasbaq zatahu wala sifatahu adam. Maksudnya telah menjadi ijma' ulama mengatakan bahawasanya, ataupun ijma' ummah mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam dan tidak didahului zatnya wala sifatihi adam, dan juga sifatnya. Wa amal burhanul aqli fasayati, adapun dalil akli maka akan datang, akan dijelaskan nanti, sebab dia ada satu bahagian dalam kitab ini akan dijelaskan tentang dalil-dalil akli bagi sifat-sifat
tersebut. Okey. Yang kedua al-baqa. Baqa kekal. Wa haqiqatul baqa ibaratun 'anil intifa'il adam al-lahiq li zat wa sifat. Okey, tadi kita kata kalau qidam itu menunjukkan di awal. Kalau baqa pula ibaratun 'anil intifa'il adam al-lahiq li zati wa sifat. Iaitu kita menafikan ketiadaan yang akan datang, al-lahiq yang akan datang bagi zat dan juga sifat. Wa huwa awwalu bilal bidayah, iaitu dia awal tanpa ada permulaan, wal akhiru bila nihayah, yang mana tidak ada akhir, yang mana akhirnya tidak ada penghujung. Maksudnya tidak ada penghujung. Jadi kalau contoh orang faham, bila awal ada permulaan, bila akhir ada pengakhiran. Tetapi bagi Allah SWT bukan demikian. Dia adalah awal yang tiada permulaan dan akhir yang tiada pengakhiran. Maksudnya dia kekal lah. Wa dalilu ala baqa min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Maka kekallah wajah Allah SWT. Jadi wajah di sini bukanlah bermaksud wajah sahaja, tetapi itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Ini dalam kaedah ilmu balaghah ataupun dilalah. Contoh kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbik. Maksudnya semuanya akan binasa pada hari kiamat nanti, maka akan kekal wajah Allah SWT. Jadi wajah di sini bukan difaham dengan zahir ayat, tetapi itlaqul juz'i wa iradatul kulli, iaitu dia Allah sebut sebahagian, tetapi yang dimaksudkan daripada ayat tersebut adalah keseluruhan zat Allah SWT. Ada sebahagian kefahaman yang salah, dia kata hanya wajah Allah Ta'ala yang kekal, selain daripada wajah itu binasa. Ini adalah kefahaman yang salah, literal dan juga tekstur dan zahiriah. Ini kefahaman yang boleh bawa kepada rosaknya akidah, yang membawa kepada, sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bawa kepada kekurangan pada zat Allah SWT. Ai zatuhu fa innal wajha fil ayah bi ma'na zat. Okey, nampak jadi zatnya, iaitu wajah pada ayat ini bermaksud zat. Sebab itu bila datang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ada majaz, maka ditakwilkan ataupun ditafsirkan dengan penafsiran yang betul, supaya tidak bercanggah dengan keadaan ataupun hakikat, dan juga tidak bercanggah dengan ahkamul aqliyah. Jadi akal tidak boleh menerima binasanya selain daripada wajah Allah SWT, maka ayat tersebut perlulah ditakwilkan. Jadi ini dikatakan sebagai takwil yang ahkam, takwil yang bijaksana, takwil yang tepat, bukan takwil yang radhi, takwil yang salah, takwil yang menyalahi ataupun yang mengubah makna. Tapi ini adalah takwil yang dibolehkan. Okey. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang lain, sekiranya kalau kita tidak melihat kepada kaedah takwil ataupun ayat-ayat yang bercanggah dengan qawaid akliyah, maka kalau kita tidak takwil akan membawa kepada kekurangan pada zat Allah SWT. Ini satu penghinaan bagi Allah SWT. Jadi sebab itu kita tengok ada orang baca Quran, dia boleh sesat dengan sebab kefahaman tadi, kefahaman yang salah. Wa min sunnah Allahumma antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Sesungguhnya engkau lah yang akhir, iaitu akhir yang bila nihayah. Jangan duk anggap akhir yang ada penghujung bagi kita itu adalah akhir bagi manusia, tetapi akhir bagi Allah SWT yang tiada penghujung. Waqad ajma'al ummatu ala anna Allah Ta'ala muttasiful bil baqa. Begitu juga Allah SWT. Jadi dalil di sini ada dalil akli, ada dalil nakli, dan juga ada dalil ijma'. Wa amal burhan akli fasayati. Okey, burhan akli akan datang nanti. Okey, yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan atau bercanggahan Allah SWT dengan perkara yang baharu. Wal haqiqatul mukhalafatul hawadis, hakikat mukhalafatul hawadis ibaratun 'anil nafil musyabah fi zat was sifat wal af'al. Okey, ini penting. Ini sifat yang sangat penting.
Kalau kita kita pegang betul-betul, maka kita akan selamat daripada mentashbihkan Allah ataupun mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana hawadis. Okay, apa itu hakikat mukhalafah lil hawadis? Ibaratun 'anil nafi al-musyabbah fi zat wa sifat wal af'al, iaitu kita seperti kita menafikan persamaan pada zat dan juga pada sifat dan juga pada af'al. Jadi mesti ada tiga tersebut, zat, sifat dan af'al. Tidak ada salah satu pun daripada ini terlepas atau terkecuali daripada kita kena elak daripada menyamakan dengan makhluk. Okey. Jadi sebab itu kalau dalam Al-Quran sebut nazala rabbuka ke yanzilu rabbuka, atau turun Tuhan ke langit ke langit dunia, maka kita kena faham bukan dengan fahamnya seperti mana turunnya manusia. Begitu juga dalam ayat-ayat mutasyabihat sebut yadullahu fawqa aydihim, maka kita jangan faham dari sudut yad itu seperti mana tangan manusia. Sebab bahasa ini bitafaduli, saya sebut kenapa Al-Quran menggunakan laras bahasa manusia? Kerana Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Jadi dia perlu meraihkan kefahaman manusia pada ketika itu, dan dengan kemurahan Allah SWT, maka Allah Ta'ala mengisti'arahkan, menggunakan ataupun meminjamkan bahasa-bahasa tersebut untuk menjelaskan keadaan sifat-sifat Allah SWT. Jadi kalau tidak, dia nak terang macam mana lagi. Jadi sebab itu kalau contoh sebahagian agama, dia tak boleh langsung nak sifatkan Tuhan dia dengan apa-apa sifat. Iaitu tak tahu nak cerita macam mana. Ada sebahagian agama pula dia sampai dia nak gambarkan Tuhan dia menggunakan taswir ataupun khayalan dia. Oh, dia kata Tuhan ni maha melihat, maka dia buat mata besar. Dia kata Tuhan ni maha kaya, dia buat perut besar. Tuhan ni yang menurunkan hujan, melakukan semua, yang menjadikan menukar siang dan malam, maka dia buat tangan banyak. Jadi ini akan bawa kepada kesalahan. Ini yang kata kesesatan tadi. Jadi kita sebagai agama Islam ataupun umat Islam, maka Allah SWT menyuruh kita mengenal dia dengan sifat, dan Allah Ta'ala menyifatkan dia dengan sifat-sifat di dalam Al-Quran. Okey. Falaisa zatahu min jinsin anwar wala zulumat wala a'rad. Itu bukanlah zatnya itu daripada bentuk, daripada jenis cahaya, zulumat, kegelapan, wala a'rad, dan bukan a'rad. A'rad ni macam kita lah, yang ada a'rad ma yaqumu ala jauhar, wala ajram, dan bukan jirim. Kullu ma yakhtuk, ini antara kaedah penting bal kullu ma yakhtaru bi balika fallahu bi khilafin zalika. Ini kaedah penting yang kita kena hafal. Okey, setiap yang terlintas di hati kita ataupun di benak pemikiran kita, bal khud balak. Kalau Arab kata khud balak, kita ambil perhatian. Okey, apa-apa yang orang kata fikir sikit kan, apa-apa yang terlintas dalam pemikiran kita, fallahu bi khilafiz zalika, maka Allah SWT bercanggahan ataupun bersalahan dengan yang demikian. Maksud bukan demikianlah. Kadang-kadang kita belajar akidah ni, kita suka nak bayangkan waktu kita kecil, selalunya begitulah. Dan kita bayangkan Tuhan besar macam ni, Tuhan duduk tinggi dan sebagainya. Maka apa-apa yang terlintas di atas benak pemikiran kita, maka ini kena kalau boleh semua yang dengar malam ni dia kena hafal kaedah ni. Kullu ma yakhturu fi balika wallahu bi khilal zalika. Setiap apa yang terlintas dalam pemikiran kamu, maka Allah SWT bukanlah yang demikian. Falaisa lahu jihah, dia baginya tidak ada jihah, wala makan, tidak ada tempat. Jihah ni maksudnya arah, timur, barat, utara, selatan, ataupun depan, belakang, atas, bawah. Wala makan, tidak ada tempat, ataupun atas gunung, atas langit dan sebagainya, atas aras, hatta atas aras, dalam syurga, maka Tuhan tidak ada tempat. Wala yamuru alaihi zaman, yang mana tidak berlalu ke atasnya itu zaman. Jadi sebab itu kalau orang yang belajar sifat 20 tentang sifat mukhalafatul hawadis ini, maka dia tidak sewenang-wenangnya mengatakan Allah Ta'ala berada di atas langit,
Allah Ta'ala berada di atas arash, Allah Ta'ala berada di sekian-sekian yang berdasarkan kepada zahir ayat, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan kita jelaskan banyak kali bahawasanya zahir ayat ataupun lafaz ayat-ayat yang mutasyabihat ini yahtamil ma'nayain ataupun mengandungi banyak maksud, dan dia bukanlah daripada ayat-ayat yang muhkamat, yang ayat yang jelas maksudnya. Jadi tidak boleh diambil sebagai usul akidah, aslu minal usulil akidah, sebagai benda fundamental ataupun asas di dalam akidah. Okay, wala yamuru alaihi zaman wa sifatuhu qadimatun baqiyah. Sifatnya adalah qadimah dan juga baqiyah. Okey. Wa muqalifun fi af'alihi li'annahu wa khaliq. Kerana dia bercanggah dengan, dia juga berbeza daripada sudut perbuatannya, kerana dia adalah pencipta. Wal ibad laisa lahum ta'sir fi syai'in, dan manusia hamba itu tidak ada memberi kesan kepada sesuatu pun daripada perbuatan. Wa innama hiya qa'imatun bihim biiktisabihim laha, dan adapun bagi makhluk itu adalah usaha. Jadi dekat sini kita kata tidak ada taksir kecuali Allah SWT. Sebab contoh kalau kita makan, kita kena apa benda. Okey. Okey, jadi dekat sinilah kita nak faham bagaimana usaha manusia. Okay. Sebab kayaknya kita bincang juga tentang nazariyah kasbi ataupun teori tentang usaha, yang mana teori ini diusahakan ataupun yang dikemukakan oleh Imam Asy'ari dalam menyelesaikan tentang af'alul ibad. Jadi kesemua perbuatan ataupun peristiwa yang berlaku di atas muka bumi ini seluruhnya adalah daripada kekuasaan Allah SWT. Tetapi Allah Ta'ala mencipta musabbibul asbab, mencipta setiap sebab itu ada setiap sebab itu ada penyebab. Maka bila kita makan ubat ataupun kita makan, kita kenyang, maka itu adalah asbab adiyah. Asbab adiyah, asbab yang disebabkan oleh hukum yang berkaitan dengan hukum adi, bukan hukum akli. Tapi dari sudut akli, boleh dalam keadaan makan tidak kenyang. Maksud akal mengharuskan perkara tersebut, dan sekiranya Allah menghendaki tidak berlaku demikian. Sebab bila kita mewajibkan sesuatu kepada Allah SWT, ataupun kita mengatakan sesuatu perbuatan itu terjadi dengan sebab ada kesan, disebabkan ada muathir, maka di sini akan bercanggah ataupun menghilangkan sifat ketuhanan bagi Allah SWT. Okay, ini nanti kita akan detail lah bincang tentang af'alul ibad dalam bab perbuatan manusia. Okey, wa innama wa dalilu ala mukhalafah min alkitab laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ayat lagi lam yakul lahu kufuwan ahad dan sebagainya. Okay, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, maka dia itu adalah maha mendengar dan maha melihat. Okay, sebab itu kita di sini bila kita tengok kan, bila pertama dalam ayat bahagian yang pertama tadi, Allah menafikan persamaan dia dengan sesuatu, tetapi pada masa sama dia menjelaskan bahawa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah menggunakan sifat sebagai satu kaedah atau satu cara untuk kita memahami tentang zat Allah SWT. Ni begitu indahnya ayat ini. Pada sama dia menafikan, tetapi dia tak ada ruang untuk nak kenal Allah SWT, iaitu melalui sifat-sifatnya. Jika sepatutnya kalau kita laisa kamitslihi syai', maka kita tersami', basir itu ada yang sifat juga yang ada pada manusia, tetapi mendengar Allah SWT itu berlainan dengan mendengar manusia, dan melihat Allah SWT itu berbeza dengan sifat melihat manusia. Wa minas sunnati ma warada an Abi bin Ka'ab anna al-musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbaka, ansib lana, jelaskan kepada kami, ceritakan kami tentang Tuhan kamu. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad Allahus samad. Fas-samad alladhi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa syai'un yuladu illa sayamut wa la syai'un yamut illa sayuwarrisu wa innallaha azza wa jalla mut wa la yurasu.
Okey, di sini as-samad itu iaitu sesuatu yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Li'annahu laisa syai'in, kerana tidak ada sesuatu pun yang melahirkan kecuali dia akan mati, dan tidak ada sesuatu pun yang mati kecuali dia akan mewarisi. Maka Allah SWT tidak mati dan tidak mewarisi. Maka ayat seterusnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qala lam yakul lahu syabihun wala adla laisa kamisli syai'. Maka bermaksud lam yakun lahu itu tidak ada baginya, muka surat 47, tidak ada baginya itu seumpama dengannya ataupun yang sama. Wala adla, tidak ada yang setara. Walaisa kamislihi syai', dan tidak ada sesuatu pun sepertinya. Okey, jadi ayat ataupun kata surah surah Al-Ikhlas ini, para ulama kata kelebihan dia telah mewakili sebahagian ataupun sebahagian daripada ilmu akidah. Cukup memadai dengan surah Al-Ikhlas. Waqad ajma'al ummatu ala anna Allah, telah sepakat umat ataupun ijma'ul umat mengatakan bahawasanya Allah SWT itu mukhaliful lil hawadis. Okey, kita tengok hamish di bawah. Okay, fal ayat ni karimatan ni, kita analisis sedikit, penulis menganalisis sikit dua ayat ni, laisa kamitslihi syai', dan banyak ini ayat-ayat yang katakan ayat-ayat yang mentanzihkan, menyucikan Allah SWT ni daripada sebarang naqais, kekurangan. Walam yakul lahu kufuwan nasul qati'un, nas yang qati' wal am fi nafi, dan umum pada menafikan segala bentuk mumatsalah wal musyabahah wa ma yatarattabu alaihima min naqais ta'ala min anzalika uluwan kabira. Okey, itu menafikan persamaan dan juga keserataan, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan yang membawa kepada kekurangan pada zat Allah. Maka benda itu adalah benda yang jauh sekali. Wala yalzimu fi kulli qadiyah naqidihi bi mufradi ay ta'ti nas khas bi zikri nafiya wa butlani fi ma naqas bil aqar. Okey, dia kata maka wala yalzimu min kulli naqisi bil mufradihi an ya'ti nasqas. Dia tidak lazim, tidak semestinya setiap yang apa panggil naqisah itu mesti didatangkan dengan nas yang qas, yang sifat yang kurang, dengan menyebut bi dzikri nafiha, dengan hanya menyebut nafi dan juga butlan, itu sudah memadai. Wa hunaka katsir min al-ayah allati tanfi tashbih wa tajsim wa yattadhihu dhalika bi aqall qalil min at-ta'ammuli wa kadzalika ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah. Okey, itu banyak ayat-ayat tadi. Ayat-ayat yang lain menafikan tajbih, iaitu kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dan juga tajsim, kita menjismiahkan, mentajsimkan Allah, seperti kita menganggotakan Allah, seperti kita mengatakan Allah Ta'ala tahayus bil makan, ataupun mengambil ruang. Dan kebanyak ayat-ayat yang menjelaskan. Okey. Jadi okey, fa qultum laysa lahu ini siapa nak baca lagi bolehlah. Okey, yang seterusnya kita bacalah sikit. Waqad nassa di sini muka surat hamish yang pertama lagi, as-salaf ala anna tashbih min asyirkin. Sebahagian salaf mengatakan tashbih itu daripada bentuk syirik, wa annahu intiqas, kerana dia mengurangkan ataupun mengurangkanlah ataupun menghina min qadrillah subhanahu wa ta'ala. Naqala zalika an Ibnu Abbas wa Anas wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hasan al-Basri. Okey, jadi tashbih ini iaitu tashbih ni iaitu kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk, sama ada sudut zat, sifat ataupun af'al. Maka dia boleh membawa kepada syirkun, kerana kita mengatakan ada seumpama dengan Allah SWT. Wa ma'azalika yaqulu Ibnu Taimiyah fi raddi ala Faqr Razi laysa fi kitabillahi wa wala sunnati rasulillahi wala kalam ahli min as-sahaba wa la akaba min atba'il tabi'in zaman musyabbihah wa zaman tashbih wa nafi al-mazhab tashbih wa nahwu zalika, wa inna mashtahara zam min hadzal jihah al-jahmiyah. Wa bi mawdi' awamil as-sunnah fa min al-ma'lum anna al-kitab wa sunnah wa lam yantiqu bi anna al-ajsam kulluha muhdatsah wa anna Allah laysa bi jismin
wala qala zalika imam min a'immatil muslimin falaysa fi tarki li hadha qawl khuruj an fitrah la min syariah wa aidan qultum laysa huwa bijismin wala jawharin wala mutahayyizin wala jihatin wala yusharu ilaihi bihissi wala yatamayyazu minhu syai'. Okey. Jadi dalam bab tasbih ni didatangkan perinci, maksudnya Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan jismim, jauhar, wala mutahyiz, wala min jihati, wala yusyar bil hissi. Okay, kalau dalam ilmu makulat, kita kata ada asyarah makulat tersebut, dan makulatul kaif, makulatul kam, makulatul aina, makulatul mata, itu semuanya kita belajar tentang ahkamul jauhar wal arad adalah bertujuan untuk menafikan Allah SWT daripada bersifat dengan mana-mana sifat jauhar dan arad tadi, ataupun mana-mana sifat makulatul asyar tadi. Okey. Okay, ada soalan setakat tu? Okey, ada soalan tak? Kita tengok. Kemudian kita akan sambung Rabi'atul qiyamu ta'ala bi nafsihi, iaitu berdirinya Allah SWT dengan dirinya. Jadi insya-Allah kalau siapa tak ada masalah kefahaman, dia boleh mesej ataupun tanya dekat Facebook. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya akan jawab. Jadi setakat itu dulu malam ni. Wallahu ta'ala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustaz, ada kawan kata esok Mi'raj itu bukan Nabi jumpa Allah di Sidratul Muntaha secara fizikal sebab Allah tak bertempat, jadi tak boleh jumpa. Tapi yang biasa saya dengar berlaku secara fizikal. Okay, betul ke kata kawan tu Ustaz? Okey. Okey, di sini berkaitan dengan ru'yatullah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam isu Isra Mi'raj, okey. Maksudnya ialah Allah bukan duduk di Sidratul Muntaha, itu adalah sebahagian dikatakan Sidratul Muntaha itu adalah sempadan yang paling tempat yang paling tinggi yang tidak boleh dicapai oleh tempat yang terakhir. Macam stesen yang terakhir. Nabi malaikat Jibril pun tidak mampu untuk naik ke tersebut. Jadi kefahaman kita tentang perkara tersebut tidak membawa kepada Allah Ta'ala itu berada di Sidratul Muntaha ataupun atas Sidratul Muntaha. Jadi Allah SWT itu tidak bertempat. Jadi dapat perjumpaan Allah SWT itu bukan adalah menunjukkan dalil kata Allah itu bertempat. Ya Allah Ta'ala alam. Okey. Yang Isra dan Mi'raj ni berlaku secara fizikal. Dia Isra secara Isra dan Mi'raj ni memang berlaku ruhan wa jisman. Maksudnya segi ruh dan juga jisim, itu yang disepakati. Adapun khilaf, Mu'tazilah kata hanya ruh saja sebahagiannya. Ada yang kata ruh saja, jasad, tapi yang kita tarjih adalah yang makanul adami. Okey, makanul adami ni adalah istilah mereka mengatakan ada satu istilah yang dikatakan sebagai makanul adami. Okey, makanul adami sebenarnya dia nak jelaskan macam mana makanul adami, sesuatu yang tempat yang tiada. Jadi Allah SWT juga tidak terikat dengan makanul adami. Itu satu konsep yang tidak tepat, yang bercanggah dengan kaedah akliyah, kan, konsep tersebut. Sebab nak jelaskan makanul adami itu membawa kepada orang tidak faham tentang maksud ataupun istilah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Aku lihat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.